Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Kita pun dah selesai dengan tugas kita, insyaAllah. Hari ini saya akan sambung balik cakapan saya berhubung dengan tajuk yang kita tajuk, iaitu perkembangan kognitif bahagian 2 ataupun cognitive development. Ini merupakan sebahagian daripada ilmu ataupun pembelajaran apabila kita nak mengetahui hasil-hasil daripada percakapan seseorang, terutama seorang yang ingin menjadi seorang coach ataupun dan sebagainya. Jadi hari ini sembang-sembang master coach akan bincang lanjutan, tapi yang ni ingat tuan-tuan dan puan adalah di peringkat sembang-sembang. Jadi menurut kata more of this normal discussion, bincang dari segi penambahan ilmu, juga bincang sesuatu yang kita rasa boleh menambah ilmu, menambah nilai apa saja kita buat, sama ada kita seorang consultant ataupun coach ataupun apa sajalah yang kita buat sebagai ada. Ini merupakan satu sharing berhubung dengan macam mana yang kata perkembangan pemikiran. Dan semalam bahagian pertama saya telah menjelaskan bagaimana yang dikatakan perkembangan pemikiran. So hari ini saya nak cakap sambung balik. Hari ini kalau sempat about 35 minutes kan, kalau ada question answer, insyaAllah saya akan sambung. Jadi hari ini sengaja saya cuba ada sikit hal lewat sikit, ada meeting. InsyaAllah saya cuba juga sekat mana yang ada orang berminat untuk mendengar lah. Okey, bila kita berfikir dalam satu bentuk lagi, apabila kita kata thinking, saya dah tanya apakah itu thinking, apa yang kita kata pemikiran. Ingat tuan-tuan, ini merupakan satu perbincangan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tambah dan sebagainya, ini sebagai satu orang kata new thing. Kita lihat dari satu sudut yang mungkin berlainan pada selalu kita mendengar. Apa kata pemikiran? Dia kata dalam kita sebut pasal pemikiran ni, dia melibatkan dua essential. Dia punya ingredient, atau essential ingredient ataupun kita kata bahan-bahan dia. Pertama sekali stance. Stance ni dia kata kita punya kepribadian, kita punya behavior, kita punya style dan sebagainya, stance. Yang kedua kita punya tool, macam mana kita guna tool. Jadi orangnya behavior kita dengan tool tu dia ada hubung kait. Misalnya memanglah secara kita cakap pun dia tertakluk kepada tool yang kita pakai. Kalau kadang-kadang kita suka tengok sesuatu, kita cerita daripada benda tu dulu. Selalunya bila cakap pembuka kata macam mana dia memula sesuatu tu, dia trust kepada apa yang dia pernah lalui dan sebagainya. Jadi style ni ataupun behavior ni dia mengikut social, emosi dia dan social emotional emosi dia dan macam mana dia bergaul dengan seseorang. Especially ini dia akan menjadikan sebagai satu epistemic ataupun epistemically sebagai sesuatu yang dia sentiasa buat sesuatu, dia berteraskan kepada di situ. Jadi dengan kata lain, kalau orang tu buat kerja in term of reflective judgment, dia menggunakan pemikiran. Ini buat kebiasaan selalu yang dia buat. Ini sembang-sembang saja ya. Lagi satu yang kata tool tu apa dia? Macam mana kita berfikir tool tu. Itu dia panggil pattern dia ataupun thought pattern, perkembangan corak-corak pemikiran kita. Sama ada orang tu dia pakai logik, saya dah terang dah tadi satu pun logical thinker ataupun dialectical. Dia ada dialectical ataupun logik, itu kebiasaan orang pakai. Kebanyakan orang pakai logical. Jadi walaupun kedua-dua stand atau kita punya kewibawaan, kita punya sifat dan tool yang kita pakai ini sama ada kita menggunakan dia panggil thought form dan sebagainya. Di sinilah yang mana sering kali kita kata dia tertakluk pada perkembangan adult development, dia perkembangan dewasa. Jadi itu yang katakan perkembangan dewasa. Dia mengikut peringkat-peringkat dan mengikut kejayaan peringkat seseorang kebolehan dalam menyampaikan, bercakap dan membuat sesuatu yang sama ada dalam segi tugasan dan sebagainya. Selalunya dia dapat ni semua daripada kita muda, kita develop sampai kita berkembang, sampai kita nak belajar. So
perkembangan pemikiran kita pun tertakluk. Kalau kita nak belajar, maka dia berkembang. Kalau kita tak belajar, dia tak berkembang. Kalau walau bagaimanapun, perkembangan ni semua tertakluk kepada kita punya sifat-sifat kita punya semula jadi. Berhubung dengan ni juga, bila orang kata menyentuh tentang pemikiran, dia sangkut paut dua. Satu dengan ego kita dan satu dengan pemikiran kita. Ego ni kata kadang-kadang ego tu ikut kita punya cara sendiri. Cara orang lain kita tak terima misalnya. So dia terletak pada ni. Lepas tu kalau kita lagi dewasa, maka ego kita lagi kecil. Maksudnya kita mula berfikir sesuatu yang luar pada kebiasaan kita, ataupun kita melihat sesuatu yang luar daripada kemampuan kita kadang-kadang. Dan kita kadang-kadang buat sesuatu yang kita suka, tapi kadang-kadang kita tengok juga sesuatu yang kita boleh pelajari. Menunjuk kata ego kita tu dah makin kecil. Jadi kecil. Kalau dulu yang mana I suka lah, I nak dengar, tak mau dengar, tak apa. Itu sebab itu bila kita pergi belajar, maka kita kembangkan pendapat, kita kembangkan kita punya perception. Jadi maka berlakulah sikit orang kata perubahan. Jadi macam kita melihat sesuatu, bila kita berkembang, kita menemui seseorang, kita bercakap sesuatu yang kita faham mudah. Dan selama kita faham tu dua. Satu, dia bukan saja faham tu, dia tahu sebab menyebab mengapa dia, dan dia boleh explain, dia boleh menyatakan sesuatu dengan jelas. Menunjuk kita dia tak terikat dengan sesuatu mengikut orang kata kadang-kadang kita nak berbincang ni, kita kena ada ilmu untuk mendengar apa orang tu kata dan menerima dulu apa dia orang tu kata, baru kita bagi idea kita. Ada setengah orang dia bincang dengan kita, dia tak mau dengar cakap kita, dia expect orang tu dengar cakap kita. Ini follow our ego. Itu dia. Tapi bila kita dah berkembang, kita makin dewasa, ada setengah orang dia kurang yang tu, dia lebih suka mendengar apa orang kata, dia kata setuju ke tak setuju, baru dia cakap. Menunjuk kata dia mendengar dulu. Bila dia kata dia mendengar dulu, menunjuk kata baru dia bagi apa kata reaksi balik kat orang tu sama ada dia setuju ke tak setuju. Jadi ini merupakan kadang-kadang secara tak langsung dia punya sistem pemikiran tu berkembang. Sebab itu bila kita mendengar seseorang cerita sesuatu kepada kita, dia bercerita mengikut keperluan dia. Misalnya bila kita kos seseorang tu, dia cerita sesuatu, apa yang dia suka nak cerita, itu kita tak boleh kata campur aduk, because kita nak mendengar apa dia cakap. Itu sekurang-kurangnya. Jadi apakah benda-benda yang mengaruhi pemikiran kita? Satu, dia kata emosi kita. Ini ada tentang social emotional. Emosi kita. Dan mengikut parah tingkat-tingkat mana emosi kita. So bila sentuh emosi ni, dia juga menyentuh tentang pemikiran. Jadi dua ada kat kita. Kadang-kadang kalau kita tak seronok, emosi kita tak seronok, kita punya fikiran, kita tak nak fikir banyak. Kita keletihan dan sebagainya. Jadi bila kita cakap sesuatu, maka kita cakap sesuatu tertakluk kepada emosi kita. Macam mana kita waktu tu, kita seronok ke, kita sedih ke dan sebagainya. Jadi itu cerita dia macam tu, baru tu kalau kita jadi coach tu lain pula. Coach pula kena kontrol emosi dia juga, nak mendengar orang tu cakap emosi orang di depan dia tu. Jadi inilah ilmu yang pendengaran, sikit penceritaan saya nak bagi ni, saya kena cerita dulu tuan-tuan dan puan. Baru kita boleh membezakan kita dengan orang tu. Jadi kalau kita nak mendengar apa yang diperkatakan seseorang depan kita. Kemudian bila kita mendengar apa dia kata sesuatu tu, kita pula menerima apa saja yang beri mengikut kemampuan kita pula boleh menerima. Boleh mengikut kita punya experience, mengikut kita punya pahaman, mengikut kemampuan kita nak memahami apa yang dia perkatakan. Itu dia. Jadi kalau emosi kita waktu tu kita tak meresah, kita tak seronok, kita tak boleh dapat dengan lebih jelas apa yang dia sampaikan. Sebab tu bila kita mendengar orang cerita pasal kerja dia cerita pasal syarikat dia, ada satu pendengaran yang boleh membantu kita untuk membantu dia, iaitu melalui pendengaran. Jadi yang ni saya cerita rambang supaya tuan-tuan boleh memahami dia. Yang kedua, dia tertakluk juga peringkat-peringkat bagaimana kita menggunakan pemikiran. Dia kata pasar pemikiran. Jadi benda-benda macam ni menunjuk kata bila kita cakap sesuatu, kita tertakluk kepada kebiasaan kita, kita tertakluk emosi kita di waktu tu. Jadi kalau emosi kita seronok, okey.
Kalau MC tak seronok, kadang-kadang dia bercakap pun kita rasa susah nak faham. Itu. Sebab tu kadang-kadang bila orang cakap satu, dia bercakap terkonsep. Kita tak faham apa dia punya konsep pun menjadikan isu juga. Sebab tu kita kena ada teknik-teknik. Yang ni saya cerita tentang macam mana kita berfikir. Jadi dan juga macam mana kita mengikuti perkembangan dewasa. Kadang-kadang orang datang kata, Encik, saya ingin mencari jalan supaya perniagaan saya meningkat. Okay. Tetapi bila dia cerita, dia tak banyak cerita pasal perniagaan dia. Dia cerita keadaan diri dia. Pernah berlaku tak? Itu biasa. Jadi rupanya, walaupun dia cerita kenal diri dia, rupanya cara dia itulah, cara sikit banyak membayangkan cara dia mengendalikan perniagaan dia. Sebab tu kita kena tahu bila dia bercakap sesuatu, walaupun dia bercakapkan berterah pengalaman dia. Secara tak langsung orang kata dia mencerita sesuatu tu daripada sudut pahaman emosi dia waktu tu. Emosi ni bukan bersedih saja dah. Dia punya keperluan, dia rasa seronok dia bercakap, dia rasa seronok dia nak cerita. Jadi kita ni orang kata hanya sekadar mendengar. Jadi bila kita faham macam tu, baru kita dengar. Kadang-kadang dia bercakap menggunakan banyak logik. Maksud dia, yang kata logik ni dia mengikut kebiasaan selalu. Alright? Kalau kita katakan kita jarang mendengar sesuatu dengan arti kata mendengar yang saya maksudkan, maka kita tak tangkap. Sebab setengah orang bila main sedih dia dapat tangkap. Dia kalau main seronok dia dapat tangkap. Kalau in between dia tak dapat tangkap apa makna dia. So, rupanya sebelum kita jadi coach, kita kena tahu macam mana emosi kita, macam mana kita boleh kontrol emosi supaya kita boleh dengar apa yang diperkatakan oleh pelanggan kita. Itu keseluruhannya sebelum saya nak terang tentang pemikiran. Jadi bila peringkat pemikiran pula, setengah orang bila dia pakai logik, dia ada 4 peringkat dalam lifespan dia. 4 peringkat logik dia. Okey. Peringkat pertama dia, dia menggunakan common sense. Yang ni kalau orang kita yang pergi universiti, yang pergi belajar tu tahulah common sense. Dia guna kau biasa. Common sense dia tu, dia ikut kebiasaan dia. Yang kedua, dia faham logik. Common sense itu dia faham logik. Bila dia faham logik, maka dia bercakap ikut sikun bentuk yang dia suka. Yang ketiga, baru dia pergi kepada sebab menyebab. Dia panggil reasoning. Pasal apa dia buat macam ni dan sebagainya. Jadi dalam pencerita kenapa dia melaksanakan sesuatu, Newt kata dia telah berkemampuan boleh berfikir daripada faham dan daripada common sense, dia faham tentang logik. Macam mana dia menggunakan logik nak cari reason. Lebih meningkat lagi fahaman dia. Begitu juga kalau kita buat coaching, kalau orang mai kata, dia kata, Encik ni saya berhasrat nak beli kedai. Saya dah berniaga, saya nak beli kedai. So, pemikiran logik tu dah ada dah. Dia tentu tahu kenapa dia kena beli kedai, kenapa dia kena tambah pekerja, dia dah faham dah. So, kita boleh mendengar lah. Yang ni saya cerita rambang ya, ada very very basic. Kemudian selepas daripada situ, baru kalau orang yang tu dia meningkatkan lagi ke peringkat wisdom. Tapi kita tak pergi situ peringkat wisdom. Berbalik kita pada common sense tadi, kalau selalu orang cakap yang nak melatihkan mereka lebih berjaya tentang reasoning. Macam mana mereka boleh gunakan reasoning dengan logik. Jadi sebab tu yang kita dapati kebanyakan orang yang buat bisnes. Orang yang buat bisnes. Sebab tu kita buat business coaching. They have some strong logical thinking. Because dia mampu kira profit and loss, dia dapat melihat sesuatu dan tambah pula bila kita berlatih kan, di sekolah, di universiti. Seringkali kita menggunakan pemikiran yang macam ni. Ini asas-asas saja. Jadi kita nak tahu juga sama ada kita selalu berfikir logikal ataupun dialektik. Dialektik ni dia lebih jauh pada dengan logical thinking ni. Selalunya kalau orang cakap sesuatu, katalah dia cakap sesuatu, dia mengikut keperluan, kepahaman, bagi dia yang tu betul, maka betul lah. So kadang-kadang orang cerita, walau secara tak langsung, dia cerita about the truth. Cerita dia daripada sudut dia, kebenaran yang dia maksudkan. Jadi macam kita dengar sebagai coach, kita mendengar seseorang datang kepada kita, dia kata, Encik saya nak buat sekarang ni, dia cerita kita mendengar. Sampai ada betul ke tak betul, tak tahu kita mendengar apa dia cerita. Sebab dia cerita tu daripada hati dia. Sebab kita kata, words are internally generated mirage. Perkataan tu hasil keluar daripada kita punya bayangan dalam. Kita keluarkan dalam perkataan, berteraskan apa yang ada pemikiran kita. Satu lagi ya, kadang-kadang cara orang mengetahui sesuatu tu. Cara dia mengetahui sesuatu, let's say sama ada dia cakap pasal perniagaan dan sebagainya.
Tapi kalau kita dapat tahu mengapa cara dia bercakap yang sedemikian berhubung dengan sesuatu cerita bagaimana dia nak meningkatkan perniagaan dia, bagaimana reason dia nak beri perniagaan dia semua. Cara tak langsung dia melihat pada dua area. Kadang-kadang dia cerita yang cukup certain, yang betul-betul confirm. Kadang-kadang dia cerita sesuatu yang uncertain. Jadi gundak gulana dan sebagainya. Bila dia cerita macam tu, dia menceritakan the way he think sebenarnya. Dia menceritakan that's how, begitu cara dia melihat sesuatu. So, dia nak try balance up sesuatu yang dia bercakap. Begitu juga kalau dia ada usaha lagi, maka dia akan cerita macam mana jalan-jalan dia nak meyakinkan pada diri dia. Ini pemikirannya tuan-tuan. Ini saya terpaksa buat ringkas. Saya pun nak cakap kalau tak boleh ni mungkin 20 minit pun jadi. Saya benar ni kuat heavy. Jadi dalam cara tak langsung dia akan cakap sesuatu ikut apa urutan pemikiran yang dia sedap dia nak cakap waktu tu. Sebab itu kita sebagai coach, kita mendengar orang tu cakap, kita mendengar seadanya apa yang diperkatakan kepada kita waktu itu. Jadi itu kalau dia mencerita sesuatu, kita cuba memahami apa yang dia maksudkan. Satu, dia yang maksudkan, bukan kita maksudkan. Jadi kita nak tahu apa yang dia maksudkan. Itu yang besar. Lepas tu kita punya maksudkan, kita tunggu dulu. Because yang besar dia cerita dulu sebab dia yang nak cari usaha jalan untuk mencapaikan sesuatu, bukan kita. Jadi kita hanya bincang, nak buka minda dia supaya dia memahami apa yang dia nak sampaikan. Dan kadang-kadang dia boleh ubah apa yang saya cerita sekarang dan saat ini boleh ubah, dia boleh ubah. Tetapi kita nak memahami mengapa berlaku benda macam tu. Maksud dia, lebih tu kita kena belajar. Jadi selagi mana kita boleh fahami dia tuan-tuan, maka kita boleh mudah memikirkan sesuatu dengan lebih detail. Ini merupakan pemikiran ni sebab tu kalau kita nak kuh orang, kadang-kadang kita nak faham orang tu cerita dia. Dalam kognitif ni, kita nak faham bagaimana dia berfikir, bagaimana dia mengeluarkan perkataan, bagaimana dia melihat sesuatu dan bagaimana dia memilih sesuatu. Itu kita menggunakan pemikiran. The how, not the content. Begitulah juga dengan harian kalau kita bincang dengan usahawan, eksekutif dan sebagainya. So ini pasal benda ni quite heavy. Saya akan terang takat ni dulu untuk orang yang berminat. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh tanya saya. Sebab hari ni memang saya pun cuba nak buat seringkas yang boleh. Sebab ini sambungan pada semalam saya dah buat kupasan bagaimana seseorang menerangkan sesuatu. Dan kita pula bila kita menggunakan pemikiran, sebab itu kalau kita punya stance, sifat kita semula jadi, kita kata kita bercakap sesuatu, kita mungkin berdiam diri dulu, kita mendengar apa dia perkatakan, kita cuba faham apa dia sebut. Baru kita boleh appreciate. Sebab tu dalam kita nak mendengar ni, kita faham apa seorang tu sampai kepada kita, kita appreciate kepada dia sebab kita terima seadanya apa yang disampaikan oleh orang yang bercerita dengan kita itu. Sebab dengan demikian, dia boleh cerita lagi banyak dengan kita. Sebab kalau kita nak membantu orang, kita kena bagi dia cakap apa yang dia cakap. Sebab tu kita kena belajar betul-betul di mentor dan ada teknik-teknik tertentu. Dan lain-lain orang tak sama pemikirannya, lain-lain orang tak sama dia punya penyampaian, lain-lain orang tak sama dia punya tumpuan. Jadi maka di sinilah kita kena mendengar. Rupanya walaupun saya cakap tentang kognitif, social emotional tak boleh tinggal, emosi tak boleh tinggal sebab kadang-kadang apa yang kita sampaikan, bagaimanapun kita pakai fikiran kita, tapi kadang-kadang mengikut emosi. Kalau emosi kita tak apa sonok, maka penyampaian kita pun lain. Kadang terbantu, orang kata tergendala dan sebagainya. Yang kedua, seperti yang saya sembang tadi tuan-tuan dan puan-puan, bila dia cerita common sense ni, selalunya dia yang kata common sense, dia bercerita sesuatu apa yang dia percaya, dia trust. Atau kadang-kadang absolutely certain, sesuatu yang dia yakin, dia sedap cerita. Pasal dia dah lalui, kedua dia ada pengalaman, ketiga mungkin dia rasa, ini memang patut dia kupas. Lagi banyak dia kupas, maka kadang-kadang di situlah kadang-kadang minda dia terfikir balik apa yang dia sampaikan. Begitu jugalah kalau kita kira orang pakai orang yang nak tahu perubahan ni, selalunya dia kena faham dulu. Kadang-kadang dia nak berubah ni, kalau dia rasa yang saya buat itu tak apa jadi ni, mungkin saya nak ubah balik. Maka di situ yang dia guna balik pahaman dia tentang common sense yang dia cakap. Bagi contoh macam saya tahu jumpa Om Nega.
Dulu dia kata dia ingat dia berniaga setakat ni mampu, tiba-tiba niaga dia kembang. Terlalu kembang sampai dia kena tambah produk, dia kena tambah orang kata kaki tangan, dia kena tambah modal. Kalau dulu dia rasa, oh saya percaya saya boleh berniaga setakat ni saja. Tetapi selepas dia berniaga baru dia dapati, ruang lingkup untuk berkembang memang ada. Maka di sinilah kadang-kadang yang kata perubahan dalam pemikiran mengikut keadaan suasana. So kadang-kadang bila kita ceria, kita rasa okay, very good. So what we do, we intend to increase kita punya perniagaan. Hasil dia, tambah sekali kita ingat perniagaan kita kecil saja. Tiba-tiba perniagaan kita boleh berkembang. Sampai 9,5 orang sampai berjuta. Kecil ya saya. Dia menunjuk kata perkembangan perniagaan sama kadang-kadang dengan perkembangan pemikiran. Tetapi walau bagaimana, perkembangan pemikiran dia pun tertakluk kepada emosi dia. Emosi dia pula, dia tertakluk pada relationship dia dengan orang ramai. Yang tu dia kata emotional development, ataupun dia kata dia tertakluk pada social emotional. Bagaimana dia bergaul dengan seseorang, bagaimana dia menggunakan pemikirannya. Sebab tu lagi lama kita berbincang dengan orang, kadang-kadang kita boleh mendengar, kadang-kadang kita pun terfikir apa dikatakan, menyebabkan setengah orang berubah dia punya pendapat dan sebagainya. Okey, saya dah cakap lebih kurang 24-25 minit. Hari ini saya ingat saya tak mau cakap banyak. Habis kuat pun saya nak cakap 4 jam, setengah jam je. Pasal ini dah nak maghrib kan, kita maghrib. Jadi about 6:40 ke 6:45 saya akan stop. Mungkin kalau ada apa-apa soalan. Sebab apa yang saya cakap ni merupakan satu statement, kenyataan tentang kalau kita nak dengar seseorang bercerita. Nak dengar macam mana dia bercakap, sama ada dia pakai kognitif ataupun social emotional ataupun emosi. Kedua-dua social emotional dengan kognitif ni, bila ditembungkan kedua-dua, ini dia panggil capability. Capability ni yang membuka perubahan apapun kena berubah daripada peringkat capability. Jadi kompetensi itu dia tertakluk hasil dari perubahan dua elemen ini, social, emotional dan kognitif. Okey, saya rasa ini pun quite interesting, quite heavy. Jadi melainkan kalau ada apa-apa soalan boleh saya bincang. Kalau ada soalan sila nyatakan, nanti saya tengok kalau ada. So far tak ada soalan apa-apa. Yang ni saya cuba terang ni. Zembam satu perkembangan kognitif. Macam mana kita guna pemikiran kita. Satu lagi saya dah terang sikit itu social emotional. Jadi bagaimana kita cakap menggunakan kognitif. Selalunya orang katakan menggunakan kognitif ni, dia menggunakan banyakkan logik. Perkara logik. Orang berniaga banyak menggunakan logik. Alright? Sebab tu logik ni mustahak. Tapi kalau terlalu banyak logik kita tak boleh berkembang. Pasal kalau you setengah orang katakan lah, saya ada boleh takat tu tak boleh dah. Ambil kata it's not necessary that. Sebab tu dia kata 2 campur 2 boleh jadi 10 bukan 4. Dari segi orang kata pemahaman sesuatu. Because sekarang ni pula dalam zaman era sosial ni, dia kata there is no answer. Dia kata no exact thing. InsyaAllah selalu berubah. Dan dalam pemikiran juga dan kepercayaan dia orang, there is nothing certain. Tak ada satu pun yang tetap. Semuanya uncertain. InsyaAllah. Tapi itu kita macam Islam, kita selalu kata insyaAllah. Jadi kalau kita kata sesuatu tak uncertain, maka situlah kita kena balancekan social emotional kita dengan kognitif. Kalau kita tak balancekan social emotional dengan kognitif, kadang-kadang itu yang jadi gundah gulana, uncertain, panik dan sebagainya. Tetapi dengan pertemuan kita dengan coach boleh bantu kita tuan-tuan dan puan untuk memahami lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Apa yang saya sampai sini adalah baru orang kata mukadimah. Di ujung sana lagi interesting, sebab tu kalau seorang tu kata, encik saya dah berniaga 15 tahun. Saya dah berjaya. Tapi sekarang ni perniagaan saya kurang maju dan sebagainya. Itu baru kita faham apa yang dia ceritakan. Yang mana kita katakan dia guna logik, gunakan kognitif, yang mana dia kata perasaan. Ini elemen-elemen ni sebagai sedikit penambahan sahaja. Ya. Bukannya orang kata ni saja ikut. Kalau tuan-tuan nak memahami lanjut lagi, memang kena ikuti kursus dia lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa saya stop sini saja.
Sekarang ni dah 6.40. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masuk. Mungkin hari ni 5-6 orang saja masuk. Hari ni Jumaat. Okey. Mungkin orang dalam travelling nak balik. Jadi saya ucapkan syabas lah yang nak dapat masuk. Saya dah cakap lebih kurang 27 minit. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa lagi besok saya akan buat. Nanti saya akan maklumkan. Tetapi selalunya saya akan buat sama cepat atau lambat ikut keadaan dan masa. Nampak gaya di sini KL dah redup dah macam nak hujan tapi tak hujan lagi. Macam semalam hujan lebat juga. Ini dia tak hujan. Dan saya jangka pasal hari ini ramai. Mungkin ada setengah orang balik kampung. Hari ini Jumaat. Orang balik kampung dan cuti Saturday, Sunday kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dapat masuk. InsyaAllah kita sambunglah pada hari esok. Sambungan ke pasal ketiga. Ketiga ni lagi lanjut. Yang mana saya akan tunjuk contoh-contoh, example, ayat-ayat yang diguna pakai. Jadi tuan-tuan ni mengetahui, ikutilah cakap pasal besok. Saya bagi contoh ayat yang disampaikan, bagaimana benda tu kita mendengar. Jadi baru kita boleh nak menolong dia. Okey, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf silap cakap dan sebagainya. Dan jumpa lagi tuan-tuan dan puan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.